sunat tetap hukumnya sunat. Tapi kalau kita sunat ni jangan pegang kaedah yang biasa tradisional kita pegang. Sunat ni artinya buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sifat tu kita kena buang. Dah tak boleh dah pegang kaedah itu. Kalau kita pegang takrifan sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Saya ingat sampai bila-bila kita tak buat amalan sunat, kita jadi tak kisah. Contoh, lepas sembahyang suruh zikir. Kenapa tak berzikir? Sunat kan. Buat tak pahala, tak buat tak apa. Tak apalah, tak ada masalah. Lepas sembahyang tak baca Quran. Kenapa kau tak baca Quran? Lah, bukan wajib, benda sunat. Baca lah, pahala, tak baca, benda masalahnya. Selagi kita pegang kaedah tu, kita tak akan beramal. Jadi kita tukar. Sunat ni adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru dia ada semangat sikit. Macam baru ni Muharram 10 Ashura, 10 Muharram Ashura. Siapa yang puasa baru ni dapat pahala, yang tak puasa rugi. Orang yang pegang takrifan rugi, dia akan galak. Alah, ngapalah aku tak buat. Sebab tak ada jaminan pun tahun depan jumpa lagi. Tak ada garanti langsung. Tak ada garanti. Jadi orang yang sentiasa pegang kaedah sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi, dia jadi semangat nak beramal. Tengok Quran, malas lah baca. Tapi bila teringat, tak baca rugi. Baca sekejap, dia jadi semangat. Dia pegang takrif. Dia sunat ni memang, apa juga amalan sunat, kita pegang takrif itu. Contohnya, baca Quran. Baca Quran dapat pahala, tak baca rugi. Iktikaf masjid, iktikaf dapat pahala, tak iktikaf rugi. Apa lagi? Poligami, sunat. Poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Itulah rugi je. Dia tak berdosa, rugi je lah. Rugi je, rugi. Tak ada masalah. Bukan kata wajib, sunat rugi je. Itu contoh sajalah. Cuma hadirin sekalian, di ujung pertemuan ini kita nak bangkitkan satu isu yang telah pun timbul kebelakangan ni oleh golongan-golongan muda, orang yang generasi baru ni lah. Sebab kita punya program ni pun program ada pengisian bubuk Ashura macam-macam. Ada yang agak meremehkan atau menimbulkanlah isu bubuk Ashura. Barang perlu diingat, bubuk Ashura ni tak ada kena-mengena agama pun. Tak ada kena-mengena agama. Tak payah buat penat je kalau kita, ni dalilnya dulu Nabi Nuh, tak ada Nabi Nuh. Benda ni tak ada kena-mengena dengan tu. Tak ada kena-mengena. Mungkin ada tapi tak berapa kuat. Kita ingin katakan begini. Tradisi Ashura ni tradisi Melayu. Dia panggil tradisi Muharraman ataupun tradisi suraan. Surah tu orang Terengganu panggil sura. Ashura tu sura, bubur sura. Bagi kita Nusantara disebut suraan. Suraan Muharraman, dia memang tradisi Nusantara. Dan barang perlu diingat, kalau kita belajar budaya, tradisi budaya, apa juga ritual, dia panggil rites of passage ataupun ritual pelintasan. Perasan tak, dalam tradisi dan budaya dunia ni, dia akan ada elemen kulineri sebagai simbol. Apa juga tradisi. Sebagai contoh, bagi kita di Nusantara, bila 1 Syawal, Idul Fitri, kita ada kulineri kita, iaitu kita ada lemak, kita ada ketupat, kita ada pulut kuning, rendang. Benda tu tak ada kena-mengena Islam pun. Janganlah nanti lagi 50 tahun, entah mana punya ustaz ceramah pula, ini ketupat ni sebenarnya bagaimana Nabi SAW. Dia memang makanan di zaman Nabi Ibrahim. Ni ingat kot, tak ada kena-mengena, tak ada. Dia hanya wujud dalam bentuk tradisi. Kalau tak ada pun tak apa, tapi dah rapat. Saya ingat moden macam mana pun orang Melayu, dia tetap buat ketupat dan lemang jugalah. Saya ingat lagi 10 tahun, 20 tahun bukan kekal. Orang duduk luar negara, cekok putih siang malam dah orang kita ni. Ketupat semacam. Dia tak nak cheesecake hari raya. Dia mesti, sebab tu ritual passage, dia macam rites of passage. Tak boleh nak ubah. Sama juga bangsa lain. Orang Cina, masyarakat Tionghoa, kawan-kawan kita, bila tiba Chinese New Year, dia akan buat yisang. Dia tak nak makan kuih tiaw lakna ke, dia tak nak steamboat, tak nak. Dia nak ramai-ramai pegang chopstick. Dia budaya, dan benda tu tak ada kena dengan agama.
Hatta kalau orang Kristian sekalipun di Amerika Syarikat, bila tiba saja Thanksgiving Day, dia akan ada makanan khusus, ayam bakpao, ayam panggang, turki, benda nama. Segemuk-gemuk ayam, dia golek lah ayam itu. Dia makanan tu tak ada kena-mena agama, tapi dia kalau tak ada tak syok lah. Begitu. Kalau Mr. Bean tu saya buat kelakar kira, masuk kasut, masuk stoker, dia nak menggemukkan turki dia tu. Sebab itu tradisi kulineri mesti dilihat sebagai tradisi yang berpisah dari syariat agama. Dia hanyalah tradisi yang memberi warna dan nuansa budaya, warna-warni dalam ritual kebudayaan ataupun perayaan ataupun celebration ataupun festival sebagai satu manifestasi kesyukuran. Dan Ashura itulah dia punya sifat dia. Kita tak nampak dia kaitan dengan agama, tapi dia adalah warna yang mencantikkan Muharram ataupun Ashura itu sendiri. Dan barang perlu diingat, Ashura atau bubuk Ashura kita biarkan kekal, tak ada masalah. Sebab saya fikir kita orang Melayu ni, kita kaya dengan budaya. Banyak daripada budaya yang wujud kita jadikan adat jadi syariat, jadi adat macam-macam. Saya pecahkan 3. Pertama, kita ni ada unsur ibadat di dalam adat. Yang kedua, ada unsur adat dalam ibadat. Terbalik pula. Yang ketiga, ada adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Beza tu. Pertama, ada unsur ibadat dalam adat. Adat orang Melayu penyayang. Orang Melayu ni perangainya suka raih orang. Baik itu kalau di kampung-kampung, di bandar kita tak ada dah budaya ini. Kalau di kampung-kampung, kita pergi rumah pak saudara, mak saudara tengah hari misalnya. Pergi, tiba dekat waktu nak makan. Melah makan dulu, benda lorat nak balik. Tak apa, tak dan singgah sekejap, enjin pun tak padam. Kau makan dulu. Kau tak makan, kau jangan datang rumah aku. Makan ni benda mustahak bagi orang Melayu. Orang datang mesti makan. Susah macam mana gaji tak masuk pun, tetamu mesti kasih makan. Biar kita susah tak apa, tetamu bagi makan. Kita punya perangai mak ayah kita ajar begitu. Jadi bila kita suka raih orang, kita raih dengan makan. Kalau tetamu tu seorang, milulah cawan. Kalau datang satu kereta, kita buatlah mi goreng sikit. Kalau dah sekampung datang, buat kenduri lah. Buat kenduri, buat berjamu. Jadi Melayu kesimpulannya, dia suka berjamu, suka buat kenduri, makan-makan. Itu ceramah sampai sekarang ada makan. Nak maulid, maulud tak ada makan orang tak datang. Maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi tu. Ya. Dah susun dah makanan, baru ceramah biasa, belum maulud lagi. Bayangkanlah. Bukan sebab dia orang suka meraih. Tuan-tuan, kita kutuk apa lah bagi makan bazir. Tak, kita bangsa suka raih. Jadinya bila ala-ala orang datang makan, takkan duduk bersembang. Kita masukkan ibadat. Masukkan situ, doa sikit. Mula doa makan. Rasa pendek pula doa makan. Minggu depan buat kenduri, panjang sikit tu imam. Panjang sikit. Lama-lama panjanglah doa tu. Itu yang lama tu imam ni doa panjang no. Jadi orang kita memang suka sangat kalau dengar Rabbana Atina. Nak habis dah ni. Rabbana Atina. Boleh makan dah ni. Budaya. Jadi bila selit doa adalah zikir. Berduduk saya saja zikir. Lepas tu berduduk saja dia baca Yasin. Orang Melayu kalau tak suruh buat kerja begitu, dia duduk dia ngumpat kerja sama tu, ngumpat. Baiklah, bagi dia Quran suruh dia baca Yasin lah. Paling pemalas kita ni Yasin okeylah 83. Kena Baqarah panjang sangat, baca Yasin. Yang kedua, ada unsur adat dalam ibadat. Contoh, baca Quran ibadat, tapi no such thing khatam Quran. Mana ada orang boleh khatam Quran? Quran ni kena baca sampai mati. Mana boleh berhenti? Awak bila khatam Quran dah jam 6. Lepas tu tak baca dah? Tak baca. Dah khatam, tak baca buat apa? Sebab bagi dia dah khatam Quran lah. No, Quran ni baca sampai bila-bila kan? Cuma bagi kita, kita adakan ritual menghatamkan Quran. Sebagai simbolik, anak dara kita dah layak jadi isteri orang. Semalam nak nikah, siang khatam Quran dulu. Baca ni daripada Izzajah sampai kurang Zubainah. Baca khatam Quran.
Dan bila khatam, si ada makan tak boleh lari ya. Ajak orang makan pulut kuning, syukur ustaz tu bagi kain sepasang, suka khatam Quran. Lepas tu sampai sudah tak baca Quran, dah khatam katanya. Kalau main nak buat sekali khatam majlis, pensan Imam Syafi'i. Dia bulan Ramadan berapa puluh kali khatam dalam bulan Ramadan sekali. Bangkrut gaji dia nak buat kenduri tiap-tiap kali khatam. Jadi contoh yang lain, berkhatam, bersunat. Sunat itu ibadat. Tapi orang Melayu dia tak nak buat cara tak ada majlis ni, dia tak suka. Baik tu orang Arab apa, anak lelaki lahir terus sunat je. Sunat terus. Orang kita dah jam 6 baru sunat kan anak tu. Kalau timbang kat 0,5 kilo dah saya ingat. Banyak. Besar dah budak tu baru nak disunat. Sebab dia nak ada ritual. Ada pikul atas tandu. Saya ingat sekarang tak ada lah kot. Dulu di kampung bersanding bagai. Orang dah bersanding. Sepupu-sepupu duduk atas pelamin. Pikul dia orang ingat nak menikah pun sunat ya. Suka zaman itu. Lepas tu panggil pula Yang Berhormat sembuh ngai bomba. Putrajaya dulu kampung rendahan sungai. Benda tu tak ada dalil apa pun. Dia hanyalah adat dalam ibadat. Maksudnya nak marah lebih-lebih, marah sikit-sikit dah ha? Benda tu ibadatnya ada, tapi adat tu kita buatkan. Ada juga adat yang dimanifestasikan oleh ibadat. Bagai contoh, lepas tarawih orang penat 20 rakaat, geng 08 memanglah pendek aja. Geng 20 dengan bilai dengan dahaga menyebut fadlan minallah wa ni'mah mutih. Jadi orang kita kan suka raih orang. Habis tarawih buat air, panggil moreh kalau kaji mana ada wujud. Kita mandai buat moreh ni sebab kita meraih orang penat 20 rakaat. Orang buat 8 jarang buat moreh, buat kedai banyak lagi buka masa itu. Sekarang 20 lewat. Dulu mamak tak ada 24 jam, jadi dia orang buatkan air, kuih-kuih belen buka tadi beri makan. Tapi sekarang dia buat complicated. Ada moreh tu nasi ngapa asalnya. Begitu juga akikah, itu ibadat, tapi ada adat yang dimanifestasikan. Contohnya bila nak akikah ada majlis. Majlis tak boleh lagi. Dia buat berjanji, dia buat potong jambu. Potong jambu tu pula tahnik tu memang tak ikut peraturan lah. Peraturannya dalam within 7 days. Budak tu lahir dalam 7 hari berikan tahnik. Dia dah budak tu dah sebulan dah kan tu. Ubur-ubur nak keras dah, buat lagi cukur jambu apa semua. Dia kalau tahnik ni kita buat sendiri pun boleh. Ambil kurma, punya gigit-gigit sikit, jangan telan. Dalam mulut tu ambil, masukkan dalam mulut budak tu. Jangan makan kurma telan biji masuk, meninggal budak tu. Pandai-pandai lah kan, terlampau nak buat kan, lupa masukkan. Lepas tu tapi sekarang complicated. Oh siap ada selawat berjanji, berdiri duduk. Lepas tu ada pula ayah yang pegang, ada ni pegang dulang, ada kelapa muda ada gunting, ada garam, gula, asam keping. Macam nak buat tom yam lah. Tapi kita tengok tu kita faham ini adat yang dimanifestasikan ibadat. Tak payahlah marah. Benda tu sikitnya lah boleh tak ansur lah. Jadi kalau isu bubuk Ashura kita nak marah, tak selesai. Dan kita kena akui, kalau ikutkan dalam budaya kita di Nusantara, dulu ibadat surah ini dia panggil sesaji surah. Sesaji surah ni ada 40 hidangan. Dah buang 39, tinggal bubuk Ashura je tinggal. Yang lain 39 dah tak. Saya ingat dah tak wujud dah sekarang ni. Dah hampir tidak ada, pupus. Antara hidangan yang orang tua-tua dulu buat, damar kembang, santan kanel, kembang pancawarna, kembang staman, bumbu kinang, bubur skala, bubur pancawarna, cengkeh gading, kembang mayang, tumpeng robiok, tumpeng kendit, nasi kuning, nasi golong, pala kependem, pisang roja, daun keluih, daun beringin, tebu hitam. Senarainya panjang sangat.